buat yang haram, bawa kapal romeng di situ. Nah, tapi biasanya orang makan benda-benda yang baik, maka kita boleh design, tak ada masalah. Nah, nikah bila bar ni ada teh tarik. Nampak? Masuk dalam bar, okey, drinks. Teh tarik lebih. Lepas tu apam balik 3. Jawab budak tu, bar kepala otak hang. Mana ada dalam bar? Whisky, brandy, beer, stout, Heineken, jenis stout, unggal deke, Nasaru, tak belum ada. Ada belakang. Tu baru ada. Minum buih tinggi. Faham tak? Jadi khah untuk buat maksiat haram design. Tak boleh. Berlaku jima antara saya dengan isteri saya. Kami mandi wajib. Masa kami nak keluar rumah, sisa mani saya keluar daripada badan isteri. Adakah perlu saya mandi wajib semula? Ni baru soalan. Kok tadi dia kona je baba tu. Dia nak tanya ni. Jauh kona apa buat hotel. Baik ni biar orang tolong tanya, kita tolong tahu. Sebab itulah orang yang bertanya paling banyak pahala. Jangan main-main. Dia paling banyak pahala. Saya sikit tukang jawab Nah, tukang tanya. Maka yang dapat dengar jawapan 1000 orang. Okey, yang ingat 500. 500 pula 250 bagi tahu kat orang lain pula. Allah, beribu-ribu pahala. Dari bapak pada seorang tukang tanya. Lepas persetubuhan, mandi-mandi apa semua, pakai baju lah. Nak pergi jalan ataupun lepas mandi, keluar air mani daripada isteri. Nampak? Adakah kena mandi semula? Jawabnya, awak kena tanya isteri awak. Adakah rasa terangsang? Dia kaedah dia gitu. Keluar mani semula tu, rasa terangsang tak? Rasa syahwat tak? Rasa tu air mani second. Nampak? Kena mandi semula. Air mani sungguh daripada dalam kemaluan dia. Nampak? Ada syarat-syarat mani. Dah, masa mandi tu dia keluar balik. Dah, bila tak ada rasa terangsang, tak ada rasa syahwat, tak wajib mandi. Itu adalah mani suami dia. Faham tak? Dia bukan masuk air mani dalam rahim perempuan, lepas tu masuk duduk dalam perut, kecing tu beg mula. Tak kan? Dia akan keluar balik saki baki. Nampak? Hanya yang Allah benarkan daripada mani suami, telur suami yang sampai kepada rahim perempuan. 1 daripada 1 bilion. Nampak? Hak baki itulah keluar balik biasa bagi wanita. Bila lepas pada jima, dia rehat sekejap, dia duduk dalam bilik air, dia duduk, keluar balik. Bukan mani dia, mani suami. Faham tak? Kalau saya diizinkan Tuhan, saya nak menjadi Perdana Menteri. Aduh, apa dia? Hak mana? Cik bangun nak tengok muka. Nak jadi Perdana Menteri. Tapi sudi tak ustaz menjadi penasihat agama saya? Dah bila tu? Bila agak-agak tu bila? Mu masuk tanding pun tak lagi. Gamuk-gamuk tahun bila? Dah mu baru cita-cita nak jadi. Umur baru 30-40 tahun. Lambat rekod tadak-tadak tahun 2060. Dah bagi 2060 kalau kita panjang umur pun tak ngajar. Dah kita duduk atas wheelchair. Usuk tu. Apakah kau seorang suami kerja syarikat isteri yang mendapat gaji bulanan beri nafkah pula pada isteri dan anaknya? Mohon penjelasan. Company milik isteri. Bagus lah. Banyak berlaku dalam Malaysia sekarang. Company milik isteri. Isterinya majikan. Suami bekerja. Tak ada masalah. Tapi ingat, suami adalah ketua keluarga. Isteri nak buat apa-apa satu-satu benda yang bukan berkenaan dengan hak syarikat, kena minta izin suami. Faham tak? Walaupun suami dia adalah orang bawahan dia. Dia tak lari dah waktu. Balik rumah, habis segilang segala jawatan, dia adalah suri rumah saja. Dan molek tak ada masalah.
Jangan kita duk kata kat orang. Dia tengok orang, oh kerja dengan bini, komang kerja dengan bini. Apa sakok hidungmu? Jangan kata kat orang, kata kat orang tu apa? Dah dia bahagia sudah. Dan suami isteri ingat, jangan kita memperbudak-budakkan suami. Walaupun kita pakat tinggi. Nampak? Kerana ku syurga bawah tapak kaki dia. Artinya kalau dia marah, kita tak masuk syurga. Kalau masa sujud ibu jari kaki kita dalam keadaan lurus, tak lipat, sah atau tidak? Pendapat mutamak dalam mazhab Syafi'i mesti kena salah satu daripada perut anak jari, sama ada lipat sedikit 5 jari ataupun 1 jari sahaja. Kalau tak pakai kopiah songkok hingga tertutup dahi, kalau pakai sah atau sujud dan solat, sebab dahi tak kena pada tempat sujud. Baik. Dalam 7 anggota sujud, 1 saja tak boleh berlapik dahi. Tangan boleh pakai sarung tangan. Ada orang ngajar dia kata kalau sarung tangan pakai tak sah semayang. Tutup dengan baju gini tak sah, tak betul. Tangan tak apa. Tak sah sarung tangan nipis orang puan muslimat tau. Sarung tangan welding boleh. Tak ada masalah. Kasut boleh pakai. Tokeng boleh pakai. Yang tak boleh tutup dahi. Jadi kopiah dia rendah. Gitu. Memang tak sah. Pasal tertutup. Dia sujud atas lengan baju, tidak sah. Dia sujud atas ekor gerbang, tidak sah. Dengan pakaian yang bergerak dengan gerak dia. Lepas tu ulama buat contoh kadang-kadang nakal juga. Kalau ekor gerbang dia tu panjang, bila dia gerak sujud turun bangun, tak gerak. Dia sujud atas ekor gerbang, tak batal. Kerana ekor tu dikira bukan daripada gerakan dirinya. Jadi ekor gerbang panjang ekor gerbang ni panjang, turun kat ni, pergi kat Melawati, naik kat gerbang berzul, lipat ke depan, dia sujud, tak ada masalah. Jadi songkok jatuh atas kening pakai songkok hitam. Sujud sangkut songkok tidak sah. Baru balik haji dia tak pandai pakai serban, dikilah kat atas dahi. Orang kilah atas ni serban, dia atas dahi terus. Nampak? Bini tu kan pakai. Pola pergi sembahyang jemaah. Sujud atas serban tidak sah. Walaupun warak lagu mana pun tak sah. Dia pekoh dulu. Soalan seterusnya, jika dinar, dirham digunakan untuk bermuamalah, adakah darurah guna wang kertas berakhir? Jawabnya insya-Allah dia akan berakhir jikalau telah kita terima dinar, emas dan perak. Jadi biar benda ni meresap dulu dalam ekonomi negara. Kita memang bercita-cita. Soalan seterusnya kita ada lebih kurang 10 minit lagi atau 2-3 soalan lagi. Bagaimana pula ajaran Syiah yang menggunakan pertukaran jantina di Iran, dan apakah hujah yang membenarkan perbuatan tersebut? Cukup dengan hadis la'anallah al-mughayyirati khalqallah. Nabi Allah cerita Allah laknat orang yang ditukar jantina. Jangan terimalah seadanya apa daripada Allah, melainkan kecacatan. Adapun macam masalah khunsa, dia ada 2 alat, tu bukan kecacatan. Faham tak? Kecacatan lain. Kaki dia bengkok, tak boleh jalan, mulut dia rabik, boleh baiki, boleh buat pembedahan plastik. Ni muka comel dah, buat plastik nak comel lagi, tu al-mughayyirat yang haram. Nampak? Jadi jangan tak kira mazhab mana pun tak boleh tukar jantina. Yang boleh kita potong anggota badan yang memudaratkan. Macam kaki potong pasal kecing dia dak tawar dah lah ni, manis semua. Boleh potong walaupun milik Allah, boleh potong. Jadi kalau tukar jantina, dia telah mengubah hukum Allah. Jangan tukar. Itu keistimewaan kita. Suami selalu main SMS dengan golongan perempuan, mungkin juga kawan lama atau kekasih dia. Apa yang harus saya buat? Apa pandangan Ustaz? Suami dia main SMS dengan perempuan lain. Tanyalah suami kita. Bak pergi tanya kita pula. Tanya suami, bang, siapa tu bang? Jangan marah-marah. Ni kita dimarah. Bila marah dia boleh jawab tak dengan betul. Jika pergi kat suami abang, saya nak tahu juga siapa perempuan dalam ni. Tanyalah molek-molek. Tanya molek-molek. Suami kita kan, dia pun akan tegang. Oh, ni kawan lama gini-gini. Oh, dia duduk tak mana kan? Tak.
duduk jauh, duduk Palestin. Umpamanya. Baru betul. Baru kita dapat tahu. Okey, akhirnya dapat tahu dia ni suka perempuan ni. Dah abang nak kahwin tak dengan dia? Tanya balik-balik. Suami boleh jawab tak? Suami pun senang hati, tak mau kahwin. Dia berasa sayang dah kita. Pasal tanya bagus apa semua. Nah, kalau tanya marah, jekah dia akan lagi nak marah kita, dia akan lagi sedap dengan perempuan dalam SMS. Betul tak? Ni kaedah. Batu tok kita dulu, mak kita dulu, zaman dulu. Nah, bapa sayang sangat. Tok laki suami dia sayang. Dia ada petua dia. Dia jaga betul-betul suami dia. Orang tua dulu kalau dia buat makanan, dia buat dengan tangan. Kena air tangan dia minum ke suami sayang. Tak sayang dah orang lain. Betul tak? Sebab tu zaman tahun 70-an, tok kita, grandmother, dengan toki kita. Adakah dia makan kedai toki kita? Tak. Semua buat dengan tangan. Nak buat cok kodok, ni ramah. Breng. Habis ramah tu bendis pula dalam beseng. Kikih lidi celah kuku. Toki makan bekas tangan tok tu yang sayang. Nampak tak? Sekarang tak ada stok. Ini automatik, ni automatik. Tak ada stok. Sayang. Ada sayang. Air tangan ada masuk dalam tubuh. Air. Itu dah baru nak buat air tangan. Dia kata pandai jaga dia. Tanya balik-balik, slow and steady. Baru dia keluar cerita. Dia tengok kita dak marah, dak apa, dia mari mikir pula, baik pula bini aku dak hadiah kahwin seorang lagi. Nampak? Kalau kita gitu. Apakah hukum melapor saham melalui pinjaman bank yang mempunyai unsur riba? Sebelum ini saya tak tahu. Jawabnya, bila ada pinjaman dan tidak ada tempat pinjaman lain dan kita sangat berhajat dengan sebab darurah yang melibatkan kecederaan atau kematian atau kehormatan kita atau menyelamatkan harta kita sebab pinjaman lagu tu, maka kita dimaafkan pada syarak. Adapun kita saja nak mengembangkan harta buat pinjaman yang ada riba, saja nak menambah harta bukan darurah, hukumnya tetap haram. Soalan seterusnya, soalan yang terakhir pada petang ini, adakah kena qada solat kita yang lepas-lepas kerana meninggalkan rukun qauli dengan sebab jahil? Mana itu? Baik, rukun qauli ada 4 dalam sembahyang. Yang pertama takbiratul ihram, yang kedua baca Fatihah, yang ketiga baca tahiyat akhir, yang keempat salam. Dia tinggal dengan sengaja tak baca tahiyat akhir, masih dia jahil hari itu. Hukumnya kalau